Ya Allah, tak boleh gembira sangat masa tu. Tu pun saya dah risau macam mana nak cari duit tu. Maksudnya Tu pun memang rasa macam terharu sangat lah. Menteri besar nak tolong kita orang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang edisi malam 2 Ogos 2021 bersama saya Janaka Marizaman. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah berkenan mengurniakan gelaran kerabat bergelar dan orang-orang besar negeri kepada 3 individu. Pengelola Bijaya Diraja ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Yang Hormat Datuk Haji Ahmad Hirizal Haji Abdul Rahman berkata, baginda berkenan mengurniakan gelaran Yang Amat Mulia Tengku Panglima Besar kepada kerabat bergelar Tengku Datuk Seri Tan Sri Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar berkuat kuasa 30 Julai 2021. Orang besar berempat Yang Mulia Tengku Datuk Seri Haji Zulkifli Tengku Ahmad dikurniakan gelaran Yang Dihormat Mulia Orang Kaya Indra Segara berkuat kuasa 15 Julai 2021. Manakala orang besar Raja Encik Arifuddin Muhammad dikurniakan Yang Hormat Tok Pentara Raja berkuat kuasa pada tarikh sama, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Menurutnya, perkara 28 bahagian pertama Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang memperuntukkan bahawa Raja Pemerintah ialah punca bagi segala pangkat-pangkat kebesaran dan pangkat-pangkat kemuliaan di dalam negeri, dan baginda sajalah seorang yang boleh mengurniakan gelaran-gelaran dan pangkat-pangkat kemuliaan dan mengadakan pangkat-pangkat kebesaran atau kurniaan. Selanjutnya, Fasal 1 Perkara 29 bahagian pertama Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang memperuntukkan bahawa Raja Pemerintah berhak mengurniakan ke atas siapa-siapa jua, baik Raja atau bukan Raja, apa-apa gelaran atau pangkat-pangkat kemuliaan yang ada sekarang sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual. Alhamdulillah, terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Itu ungkapan pertama Puan Noraini binti Sulaiman, ibu kepada adik Zulaika Al-Hasanah Zulkarnain Syamsi 21 tahun yang menghadapi penyakit batuk kering atau tuberkulosis TB tahap kritikal. Sebelum ini, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warsdi Wan Ismail meluluskan RM21,000 untuk membayar bil pembedahan adik Zulaika yang memerlukan pembedahan segera. Menurut Puan Aini Sulaiman, beliau dalam keadaan sebab menyatakan rasa bersyukur yang tidak terhingga apabila mengetahui Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang bersetuju untuk menampung kos pembedahan tersebut. Beliau menyatakan pada awalnya bimbang kerana melihat kepada kos yang diperlukan untuk pembedahan adalah di luar kemampuan keluarganya dan sangat terharu serta bersyukur kerana Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang sudi membantu mereka sekeluarga yang benar-benar dalam kesempitan. Ya Allah, tak boleh gembira sangat masa tu. Tu pun saya dah risau macam mana nak cari duit tu. maksudnya Tu pun memang rasa macam terharu sangat lah. Menteri besar nak tolong kita orang. Memang saya nak ucapkan banyak terima kasih dekat apa ni, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rosdi bin Ismail, selaku Menteri Besar kan. Banyak-banyak terima kasih buat tolong kita orang. Lepas tu nak mengucapkan terima kasih juga Yang Berhormat Datuk Seri Zahizan Syahaniza binti Syamsuddin selaku pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan Kebajikan Masyarakat Wanita dan Keluarga Negeri Pahang. Lepas tu pada Puan Nurbaini Abu Bakar dari Unit Pembangunan Wanita dan Sosial Negeri Pahang. Sebab dia datang kat rumah itu. Perhatian pantas yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang berkaitan keadaan adik Zulaika bukan sahaja dapat menyelamatkan nyawa adik Zulaika, juga membuktikan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang peka dan memahami perik jerih rakyat Pahang yang sedang di dalam kesempitan. Beliau juga memaklumkan bahawa anaknya kini dalam keadaan stabil dan sudah mula menunjukkan perubahan yang positif. Akan tetapi masih lagi dalam pemantauan kerana tekanan darah yang masih rendah dan masih perlu dipapah untuk bergerak.
Beliau juga mohon agar sama-sama mendoakan kesembuhan buat anak beliau agar dapat kembali menyambung pengajian seperti biasa. Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahniza Syamsuddin meminta pihak Felda untuk bertanggungjawab dan menyelesaikan isu projek pengubahsuaian Masjid Felda Jengka 1 di Maran yang telah terbengkalai sejak awal tahun ini. Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahniza yang juga Ahli Dewan Negeri Kuala Sentul berkata, beliau telah meninjau tapak pembinaan masjid berkenaan Ahad lalu dan mendapati ia masih lagi terbengkalai seperti sebelum ini. Yang saya janjikan pada 8 hari bulan Julai yang lepas, waktu saya ke sini melihat keadaan masjid Felda Jengka 1 yang terbengkalai penguasaiannya ni. Saya datang lagi hari ini pada 1 hari bulan Ogos untuk melihat progres ya, tapi malangnya saya memang rasa sangat duka cita. Begini keadaan saya datang pada 8 Julai itu macam inilah juga. Saya datang hari ini tidak ada apa-apa progres dan saya rasa duka cita juga dengan pihak pentadbiran Felda yang tidak update dengan saya apa-apa pun perkembangannya. Beliau berkata demikian dalam satu hantaran di Facebooknya pada hari Isnin. Katanya perkara ini amat mendukacitakan dan beliau meminta supaya pihak Felda untuk menyelesaikan masalah ini dengan segera. Tegasnya lagi, beliau akan memastikan pihak Felda untuk mengambil tanggungjawab dan memastikan masjid ini siap sebelum hujung tahun ini. Katanya lagi, beliau juga telah menghubungi pengurus besar Felda wilayah Jengka dan pengurusi Felda sendiri untuk memaklumkan mengenai isu pengubahsuaian masjid ini. Jumlah kes COVID-19 di Pahang hari ini mencatatkan sebanyak 475 kes COVID-19 dengan daerah Kuantan paling tinggi bilangan kes jangkitan. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 205 kes, diikuti Bentong sebanyak 84 kes. Selain itu, Lipis mencatatkan sebanyak 52 kes, diikuti Raub 33 kes, Bera 31 kes, Temeloh 20 kes, Pekan 19 kes, Maran 14 kes, Rompin 9 kes, Jerantut 6 kes dan Cameron Highlands 2 kes. Sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang juga menyeru kepada semua pihak bersama-sama dalam usaha mengawal penularan jangkitan COVID-19 ini. Jika setiap rakyat di negeri ini kekalkan disiplin dan patuh SOP, maka pasti akan dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Seramai 110 penduduk orang asli yang layak menerima vaksin COVID-19 daripada Kampung Paya Keladi Cegar Perah dan Kampung Becak Ketubi Teluk Gunung di sini telah melengkapkan kedua-dua dos suntikan vaksin mereka. Ahli Dewan Negeri Padang Tengku Yang Berhormat Datuk Mustafa Haji Long berkata ini menjadikan kedua-dua perkampungan orang asli terbabit telah berjaya mencapai imuniti kelompok meskipun berlaku penolakan di kalangan penduduk kampung pada awal program outreach vaksinasi POV COVID-19 dilaksanakan. Beliau berkata walaupun pada peringkat awalnya berlaku penolakan di kalangan penduduk tetapi akhirnya sejumlah besar penduduk dari kedua-dua kampung ini telah bersetuju untuk menerima vaksin COVID-19. Yang Berhormat Datuk Mustafa sebelum itu telah menyampaikan bantuan prihatin Pahang BPP COVID-19 dan sumbangan daripada Jabatan Kemajuan Orang Asli Jaguar Negeri Pahang kepada penduduk di dua buah kampung terbabit selepas kesemua mereka menerima kad vaksinasi COVID-19. Beliau sangat berterima kasih kepada semua pihak yang berusaha untuk mendapatkan persetujuan penerimaan vaksin COVID-19 di kalangan masyarakat orang asli yang kebanyakannya menolak pemberian vaksin ini. Berkat kerjasama dan usaha yang bersungguh semua pihak, terutama Pejabat Kesihatan Daerah PKD Lipis, Jaguar Daerah Lipis, Pejabat Daerah dan Tanah Lipis, Penghulu, Ketua Kampung Cegar Perah dan pimpinan setempat termasuklah Tok Batin Harun Anak Kekabu yang menjadi contoh dan ikutan terhadap anak-anak buahnya yang akhirnya turut bersetuju menerima vaksin. Beliau berharap lebih banyak perkampungan orang asli dapat mencapai imuniti kelompok secepat mungkin sebelum tiba musim tengkujuh yang sering melanda daerah-daerah di Pahang termasuklah daerah Lipis.
Sekian Buletin Pahang edisi malam bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama kami dalam Buletin Pahang edisi pagi untuk berita terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.